ada satu tajuk cerpen dekat sini satu tajuk cerpen. Okey, satu tajuk cerpen iaitu drama yang bertajuk Berkhidmat untuk Negara. Okey, Berkhidmat untuk Negara. Dan drama ini dia mengisahkan tentang seorang pelajar yang bernama Aiman. Dan dia adalah seorang pelajar ketika itu berusia 16 tahun. Dia berusia 16 tahun dan dia telah memberi pelbagai alasan. Ketika itu ada satu program yang dikenali sebagai program latihan hikmat negara ataupun singkatan dia dikenali sebagai PLKN. PLKN. Tetapi dia tak nak menyertai program tersebut. Dia kata dia tak nak masuk. Kenapa dia tak nak menyertai program tersebut? Kerana Aiman ni adalah seorang pelajar yang berada dan seorang yang penghidupan dia hidup dalam kemewahan. Dalam kemewahan dan hidup dia begitu selesa sekali. Hidup dia begitu selesa dan kenapa pula dia nak menyertai satu program yang dikira sebagai menyusahkan dia. Dan dia beranggapan PLKN tu tidak memberi apa-apa manfaat kepada dirinya. Itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Aiman. Seterusnya, walaupun ibu ni Aiman, nama dia Masnah. Dia sebenarnya dia memihak seperti yang kita ketahui bahawa ibu selalunya memihak kepada anak dan dia kata dekat Aiman supaya tidak menyertai program tersebut, program PLKN, tidak menyertai program PLKN. Dan namun ayahnya bernama Kir Ghazali. Okey, ayah dia bernama Kir Ghazali memberi galakan kata-kata perangsang kepada anaknya supaya menyertai PLKN. Dan semasa tu kawan-kawan Aiman yang terdiri daripada Kir Ghazali, dia ni adalah seorang watak postman, ada Nora, ada Sunda Rani, ada Atiau, ada Syuhada dan juga ada Cikgu Dahari. Mereka begitu memberi dorongan yang tinggi kepada Aiman untuk menyertai program tersebut. Tetapi apabila dia melihat laman sesawang PLKN, hati Aiman tu telah mula terbuka untuk menyertai program PLKN. Dan dia telah bertekad untuk membuktikan sikap berdikari dan semangat cinta akan tanah air. Ini ialah cerita sinopsis dia secara ringkas drama Berkhidmat untuk Negara. Okey, kita pergi kepada slide yang kedua. Slide yang kedua ialah kita melihat bahawa ramai remaja, terutama kita fokus kepada Aiman. Kepada Aiman yang mempunyai tanggapan yang negatif terhadap PLKN. Dan Aiman telah berusaha, dia bermacam-macam helah untuk mengelakkan diri daripada menyertai PLKN. Itu ialah tanggapan negatif yang diberikan oleh Aiman. Okey, selepas itu persoalan ni, apakah persoalan-persoalan yang ada dalam cerpen ni ialah tentang
sikap remaja yang menyertai. Ada juga yang berfikiran positif, menyertai PLKN, dan telah memberikan sumbangan, ingin memberi sumbangan kepada negara. Contohnya pelajar yang bernama Nora, Sundarani, Ahtiau, Syahadah. Mereka apabila mereka dapat panggilan menyertai PLKN, mereka sangat teruja kerana nama mereka telah terpampang di papan kenyataan sekolah. Itu ialah persoalan yang pertama. Okey, manakala persoalan yang kedua pula ialah persoalan tentang kesibukan dalam kalangan ahli keluarga yang regang akibat mungkin kesibukan. Contohnya Aiman selalu berasa kesunyian. Dia rasa kesunyian kerana ayah dia sibuk. Ayah dia sibuk manakala ibunya bernama Datin Masnah tu begitu sibuk sekali dengan urusan di luar. Dan kakaknya pula yang bernama Dapnia sibuk pula dekat universiti. Itu persoalan yang kedua. Manakala persoalan yang ketiga pula ialah sikap segelintir ibu bapa yang lalu memanjakan anak. Contohnya kita dapati bahawa Datin Masnah menyokong hasrat Aiman ingin mengecualikan diri daripada menyertai PLKN. Dan Datin Masnah ni dia macam beri perangsang supaya jangan dia berikan galakan. Dia tak galakkan sebenarnya anak dia masuk menyertai ni. Sepatutnya dia sebagai seorang ibu, sepatutnya dia mendorong memberi motivasi kepada anaknya untuk berkhidmat kepada negara. Dan persoalan yang keempat ialah persoalan tentang peranan seorang guru. Contohnya ialah kita rujuk kepada Cikgu Dahri. Dia telah memberi penerang, dia telah memberi kesedaran dan mewujudkan semangat patriotisme dalam kalangan remaja kepada pelajar. Contohnya Cikgu Dahri memberi penerangan yang jelas kepada murid-muridnya agar mereka faham akan objektif dan pelaksanaan PLKN. Okey, cikgu harap kamu kita dah selesai di situ tentang apa ni cerita ni dan kita cuba pula menjawab soalan yang berkaitan tentang cerita ni kita lihat dulu apakah sekejap cikgu okey. Okey, cikgu nak, ada sesiapa yang boleh bantu cikgu. Kamu lihat kat sini, ini ada satu petikan okey, dan ada beberapa soalan kat sini. Okey, ada beberapa soalan dan cikgu nak terlebih dahulu cikgu nak siapa bacakan petikan ni. Siapa nak jadi sebagai Cikgu Dahri? Siapa boleh jadi Cikgu Dahri? Siapa boleh jadi Cikgu Dahri, tolong? Siapa boleh jadi Nora dan siapa boleh jadi Sundarani? Okey, kamu Nora kamu Nora. Siapa nak jadi Cikgu Dahri? Boleh juga. Boleh Okey, Cikgu Dahri. Okey, Cikgu Dahri, Nora dah ada. Sundarani siapa nak jaga? Saya. Okey, Sundarani kamu. Lepas tu Atiau nak siapa nak jadi Atiau? Saya lah. Okey, kamu. Okey. Kita mula kita baca pelan-pelan kita baca pelan-pelan dan kita fahamkan apakah petikan tersebut Okey, silakan Cikgu Dahri baca. Waalaikumsalam dan selamat sejahtera.
Semua boleh duduk, semua dah baca berita tentang murid yang terpilih dan pendapatan untuk PLKN. Okey. Sudah cikgu, ramai yang terpilih dan kami amat teruja untuk mintainya. Tak sabar rasanya. Baguslah kalau begitu. Bertuah negara kita punya remaja seperti kalian. Sentiasa sedia berkhidmat untuk negara. Okey. Teruskan siapa lagi? Sundra Rani Boleh siapa? cikgu terangkan lebih lanjut tentang PLKN? Okey, Cikgu Dairani, teruskan. Okey, siapa boleh boleh ganti dia? Mungkin dia ada masalah talian Siapa boleh terus bacakan untuk Cikgu Dairani? Biasa gantikan. Okey, boleh. Teruskan. Tentu sekali, program latihan khidmat negara ataupun nama ringkasannya PLKN merupakan kursus latihan wajib bagi mereka yang baru menamatkan persekolahan di Malaysia. Program ini bertujuan untuk pembinaan sahsia diri, bermaklumatkan, membina dan mengukuhkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda, memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional dan membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. Program ini bukanlah bersifat kerahan tenaga dan tidak mengikut mana-mana model dari luar kerana dilaksanakan menurut cara Malaysia. Okey, Atia. Atas saya. Okey. Apa Okey. objektifnya cikgu? Teruskan. Saya teruskan Ya. Tiga objektif yang digariskan iaitu yang pertama, menanam semangat patriotik dalam kalangan generasi muda atau remaja Malaysia. Kedua, memupuk semangat perpaduan kaum serta integrasi nasional. Dan yang ketiga, membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. Okey, terima kasih. Okey, kita dah lihat kat sini sebenarnya program cikgu nak cuba terangkan balik. Program PLKN ni sebenarnya ada. Cikgu tak ingat pada tahun berapa telah diberhentikan. Tetapi pada mulanya program PLKN ni tahun 2018 cikgu. 18 Oh cikgu 18 baru jugalah. 18 betul ke 18? Betul Lepas Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua. Oh ya ke? Okey. Dan satu program ni dia sebenarnya ialah dia punya fokus dia untuk lepasan SPM yang telah tamat SPM dan mereka diwajibkan untuk menyertai program PLKN tersebut tujuan dia ialah untuk dia nak bukan sebagai satu macam program tentera bukan dia sebagai nak membentuk kita punya sasiah diri kita, nak membentuk nilai-nilai murni nak memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Integrasi nasional kalau kamu faham integrasi nasional maksudnya ialah contohnya negara kita Malaysia terdiri daripada berbagai ada banyak buah negeri terdiri daripada Sabah Sarawak, lepas tu kita ada Semenanjung Malaysia dan jarak antara negeri ni jauh dan mereka rakyat daripada kedua-dua kawasan ni daripada Malaysia Timur dan Malaysia Barat ni mereka tidak berjumpa. Oleh itu dengan adanya program latihan khidmat nasional, khidmat negara ni dia boleh merapatkan hubungan integrasi. Maksudnya orang Sabah dan Sarawak mereka boleh mengenali orang di Semenanjung, manakala orang di Semenanjung juga boleh mengenali orang di Sabah dan Sarawak. Itu tujuan fokus utama diwujudkan program PLKN. Okey. Cikgu harap kamu faham kat situ. Okey, yang kat sini soalan yang bawah ni, cikgu nak kamu keluarkan buku latihan kamu. Kamu keluarkan buku latihan kamu. Silakan keluarkan buku latihan kamu dan tuliskan, jangan salin soalan. Jangan salin soalan. Ada 3 soalan kat sini.
Yang soalan nombor 1 ni, kamu cuma nyatakan apakah sasaran. Kamu ambil ini isi penting. Sasaran yang diharapkan akan diperoleh rakyat, remaja yang menyertai PLKN. Yang daripada sini sampai sini yang kamu salin. Tulis terus dalam buku kamu. Yang kedua, soalan kedua ialah yang ni daripada petikan. Yang ni kamu ambil daripada petikan. Okey. Yang kedua ni pula ialah program latihan hikmat negara. Bukanlah bersifat kerahan tenaga. Kerahan tenaga maksudnya dipaksa, bukan. Dan tidak mengikut model daripada mana-mana negara. Cara Malaysia. Dan apakah kebaikan-kebaikan melaksanakan program mengikut acuan sendiri kepada remaja di negara kita. Kamu ambil sini saja. Daripada sini hingga sini, kamu tuliskan dalam buku latihan kamu. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga pula ialah huraikan satu nilai kemanusiaan daripada petikan. Daripada petikan drama. Satu lagi ialah satu nilai kemanusiaan daripada keseluruhan drama yang tidak terdapat dalam petikan tersebut. Ambil dia punya kehendak soalan saja. Tuliskan, bila kamu dah siap, lepas tu cikgu akan pergi kepada petikan tersebut untuk menjawab soalan yang pertama. Ini soalan yang pertama, ini adalah soalan kebat. Nombor 2 dan 3 adalah soalan kebat. Okey? Dan yang kat sini, yang soalan nombor 1 ni kamu kena ada 2 isi, sini ada 3 isi, dan yang bawah nombor 4 ni adalah ada 4 isi kat sini. Okey, kamu boleh mula sekarang. Bila dah siap, sila bagi tahu cikgu. Tapi tulis dalam kamu punya buku latihan. Okey cikgu. Boleh? Okey. Terima kasih. Bila dah siap, cuba baca saja. Baca saja jawapan kamu itu saja. Tak payah nak nak tulis dalam kita punya Google Meet, nanti tak cukup masa. Okay, cikgu tulis kat sini kamu dah boleh jawab soalan nombor 1, cikgu pergi kepada petikan supaya kamu boleh menjawab soalan nombor 1. Kalau tak dapat, kamu beritahu cikgu sila beritahu, nanti cikgu boleh bantu kamu untuk scroll ke bawah, scroll ke atas.
Soalan nombor 1 tu kamu kena cari daripada petikan. Petikan yang apa yang cikgu dah tunjuk kepada kamu dekat skrin tu, jawapan kat situ. Apakah sasaran PLKN? Kalau siapa dah habis soalan nombor 1 tu, cikgu boleh pergi ke bawah pergi ke bawah dan kamu boleh menjawab soalan kedua dan soalan yang ketiga okey. Boleh cikgu pergi ke bawah? Boleh cikgu. Boleh okey. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Jap, sorry. Kat sini apa yang kamu kena tuliskan contohnya kat sini. Okey, kamu tulis sini sasaran dia. Okey, sasaran yang diharapkan akan diperoleh remaja yang menyertai PLKN ialah apa? Okey. Kamu isikan. Soalan nombor 2 ni ialah kebaikan-kebaikan melaksanakan program mengikut acuan sendiri kepada remaja di negara ini ialah. Okey. Okay, lepas tu ya okey. Siapa dah habis untuk soalan yang pertama, sila bacakan jawapan kamu soalan nombor 1 lah. Apakah sasarannya? Apakah sasaran yang diharapkan akan diperoleh remaja yang menyertai PLKN? Okey kelas, ada dah tulis ke macam ni? Cikgu tak nampak. Adakah kamu dah tulis ke belum tulis sekejap. Oh, cikgu tak nampak. Okey kelas, siapa boleh jawab soalan yang pertama ni? Siapa boleh jawab soalan yang pertama? Saya. Okey, cuba kamu baca dulu. Baca dulu kamu jawapan kamu.
Sasaran yang diharapkan akan diperoleh remaja yang menyertai PLKN ialah membina dan mengukuhkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda dan Okey. memupuk perpaduan kaum. Bagus. Betul jawapan tu Nombor 1 cikgu tulis kat sini Cikgu, jawapan ni kamu tulis kat sini, cikgu pendekkan dia Nombor 1 kamu kata tadi ialah membina semangat patriotik. Membina semangat patriotik. Semangat patriotik. Yang ni soalan yang pertama ni. Patriotik. Yang pertama. Yang kedua apa yang kamu tulis untuk memupuk semangat. Memupuk perpaduan kaum. Memupuk perpaduan, betul. Memupuk perpaduan kaum. Ni betul lah. Jawab. Jawapan yang kedua ialah kebaikan laksanakan program mengikut acuan sendiri. Apakah kebaikan dia? Ada jawapan tak? Kalau kita ikut kita punya acuan kita, apa yang dirasai oleh siapa boleh bagi jawapan untuk soalan yang kedua minat dia. Siapa boleh bagi jawapan dia untuk soalan yang kedua? Apa remaja dapat?
Memang senyap lah. Badi. Tak apa. Kelas. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan ni jawab soalan yang tadi cikgu tanya tadi. Sekejap Okey, kamu lihat kat sini. Soalan dia cikgu dah tanya kamu tadi kan. Cikgu harap kamu nampak cikgu punya skrin Apakah nilai yang kamu dapat daripada sini? Nilai daripada petikan ni dan nilai daripada keseluruhan petikan ni. Boleh tak jawab? Kamu tengok sini, nilai apa yang Nora kata ni? Dia kata kat sini, Nora, sudah cikgu ramai yang terpilih. Kami amat teruja untuk menyertainya. Tak sabar rasanya. Kelas? Okey, kamu tengok sini, nilai dia ialah nilai nilai positif. Okey, positif. Contoh dia ialah contohnya Nora memberi tahu cikgu Dahari dia dan rakan-rakannya sangat teruja untuk menyertai PLKN. Itu ialah nilai dia pertama. Okey. Manakala nilai kemanusiaan pula ialah nilai nilai yang nilai kita boleh kata ialah nilai tentang amanah. Ini nilai amanah. Apa yang nilai amanah ialah selepas menghantar selepas memberi perangsang kepada Aiman, ini daripada keseluruhan tentang kebaikan PLKN. Dia telah meminta diri untuk menghantar
surat yang seterusnya. Ini ialah nilai kemanusiaan. Cikgu harap kamu nampak Yang ni, nombor satu ni ialah nilai daripada petikan. Yang kedua pula ialah nilai kemanusiaan. Cikgu harap kamu dapat macam mana nak jawab soalan yang berkenaan dengan drama berhemat untuk negara ni. Ada sebarang soalan tak kelas? Kelas ada soalan? Cikgu Wei, saya nak tanya. Ya. Untuk soalan yang nilai tadi tu cikgu. Ya, saya. Dekat dalam soalan tu kan ada dua jenis nilai kan cikgu. Betul, Jadi betul. cara untuk kita menjawab tu dalam bentuk poin macam tu ataupun kita kena buat dalam bentuk ayat dalam perenggan macam tu cikgu? Dalam bentuk ayat, Yang ni cikgu tulis ini cikgu tulis sebagai panduan dia. Tapi dalam masa peksa kamu kena tulis dalam bentuk perenggan dalam bentuk ayat. Jadi kita gabungkan cikgu nilai daripada petikan tu kita Lebih baik gabung. kamu terangkan dulu satu nilai kemanusiaan, satu nilai daripada petikan terangkan dulu dalam satu perenggan, satu lagi nilai kemanusiaan dalam satu perenggan yang lain. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, kita dah selesai tu dan cikgu nak bincang dengan kamu. Lepas ni ada satu audio satu beat. Cikgu satu audio dengan cikgu. Sekejap salah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Sekejap. Cikgu kena bukakan daripada situ sekejap yang ni dia punya YouTube ni tentang 32 permainan kanak-kanak zaman dahulu Lepas tu kita akan jawab soalan yang berpandukan kepada YouTube tersebut Okay. Cikgu harap kamu nampak je Nampak tak cikgu punya skrin? Nampak tak? Nampak cikgu. Okay, kamu tengok kat sini. Okay, kita terang sambil-sambil cikgu kamu tengok ni. Ini adalah zaman-zaman permainan zaman kanak-kanak dulu Kamu lihat kat sini zaman sekarang moden. Zaman dulu ada permainan kamu terus ni. Gambar pertama ni adalah gambar baling film. Lepas tu ada gambar batu seremban kamu pernah tengok ni. Lepas tu bola kertas ni permainan masa rendah. Okey, lepas tu ada kaplon. Okey, gambar yang keempat. Okey, lepas tu main setel botol ni. Cuba kamu ingat permainan-permainan ni yang dimainkan zaman dulu. Congkak. Lepas tu ada pop yang. Okey. Lepas tu permainan Empire. Kamu tahu ni permainan dia gunakan pen. Okey, lepas tu galah panjang ni biasa kamu main mesti dekat sekolah rendah. Lepas ni permainan gasing. Okey, gasing dia boleh mainkan. Lepas tu ada guli. Guli dekat kampung-kampung kat kenderaan Lepas tu ada kapal terbang, kita tiupkan, balingkan kapal terbang ni gunakan kertas. Lepas tu ada kertas pelik. Okey. Lepas tu main konda kondi, kita baling kayu ni dari campak
Lepas tu main laga biji getah. Yang ni biasa lah permainan lari dalam bumi. Lepas tu permainan lawan pemadam. Kemudian ada adik-adik kita ada main lawan pemadam, banyak pemadam dia. Dan layang-layang ni kamu biasa tengok permainan layang. Lepas tu permainan lompat getah. Go. Lepas tu permainan lumba jentik pen. Kita tulis kat pen Lepas tu permainan musang dan ibu ayam. Kamu tu jadi musang, siapa jadi musang, siapa jadi ibu ayam. Lepas tu main nyorok-nyorok. Okay, lepas tu main payung terjun plastik. Okay. Jadi tak pasti kamu pernah lihat dalam permainan ni. Permainan perahu kertas. Okay. Permainan polis sentri, wan jaga. Yang ni pun permainan macam zaman dulu. Lepas tu pukul berapa Datuk Harimau. Okay. Lepas tu permainan round dance. Okay. Lepas tu permainan cari usi yang ni dekat kampung-kampung dekat tepi pantai. Okay. Permainan tenting, yang ni masih ada lagi kita baca Lepas tu permainan tepuk kad. Dan akhir sekali ialah permainan tunjuk paper. Okay, cikgu harap ini adalah permainan Dulu kita tak ada internet. Pada zaman dulu tak ada internet. Tapi sekarang ni dah berubah. Banyak permainan-permainan ni dah tak ada lagi dah. Dah tak ada lagi dan tidak dimainkan. Okey, cikgu harap kamu dapat sesuatu daripada apa yang cikgu kongsikan tadi. Dan kita pergi kepada soalan pula kamu lihat kat sini. Okey, kita lihat dulu soalan dia kat sini. Kamu boleh tengok praktis 7 ni, baca kedua-dua email di bawah dengan teliti. Anda dikendaki menjawab satu daripada email tersebut. Tulis email anda itu selengkapnya. Apa yang cikgu nak kamu sekarang ni ialah kamu tuliskan yang buat email yang kedua dulu, di mana email ni ditulis daripada seorang kawan yang bernama Alin. Bernama Alin 1987@gmail.com.my, dan dia alamatkan email tersebut kepada farah_noh@yahoo.com, dan dia punya subjek dia ialah punca-punca permainan tradisional semakin dipinggirkan oleh generasi muda. Dan Ali ni menulis kepada Farah, saudari Farah, apa khabar? Semoga saudari dalam keadaan sihat sejahtera. Jika kita perhatikan, kanak-kanak dan remaja sekarang lebih suka melayari internet atau duduk berjam-jam di halaman komputer. Mereka lupa bahawa negara kita kaya dengan pelbagai jenis permainan tradisional yang tak lapuk dek hujan, tak lengkang dek panas. Antaranya dalam dam aji, batu seremban dan konda-kondi. Sayangnya permainan berkenaan kurang diketahui golongan muda. Pada pandangan saudari, apakah punca-punca khazanah warisan nenek moyang ini terus dipinggirkan? Semoga saudari sudi membalas email saya. Okey, apa yang cikgu nak kamu tulis sekarang ni, kamu tuliskan dia punya cikgu, okey, apa yang kamu kena tulis ialah tuliskan dia punya, cikgu tulis dia punya soalan dia, punca-punca, punca-punca khazanah, punca-punca khazanah warisan nenek moyang ini, nenek moyang ini terus dipinggirkan.
Okay, terus dipinggirkan Okay, apa yang cikgu nak kamu tuliskan dekat sini? Cikgu nak kamu tuliskan 3 isi dia. Apakah punca-punca yang menyebabkan warisan khazanah ini, warisan khazanah nenek moyang ni dipinggirkan, kenapa? Okay, kamu teruskan tulis teruskan tulis dia punya jawapan dia. Siapa dah habis tu sila bagi tahu cikgu Okay, cikgu nampak je zaman sebelum COVID apa ni? Sila jawab soalan sila jawab soalan. Cikgu nak jawapan daripada kamu Siapa yang cikgu dengar bunyi tu dah tulis jawapan ke? Mewah dengan gadget, okey. Mewah era, okey. Ni Amirul dia kata kat sini ialah era kemajuan teknologi mewah dengan gadget. Kita tulis dulu jawapan kamu. Okey. Punca dia ialah era zaman moden maksudnya, okey. Okey, satu lagi apa lagi cikgu tak nampak tadi, tak perasan jawapan kamu tadi. Permainan tersebut kolot. Okey, ada yang kata kolot Okey, ada yang kata kolot. Betul. Okey, ada yang kata kolot di situ. Okay, cikgu ambil dia punya point saja dia punya tu. Apa lagi kamu kata kat situ nampaknya mengapa permainan sudah ketinggalan zaman. Fatin dia kata sudah ada yang leka. Okey, ada yang leka leka. Okey, ada yang leka. Okey, lepas itu lagi apa lagi cikgu nampak tadi jawapan dia. Ibu tidak mengedahkan, mendedahkan Ibu apa tidak mendedahkan, betul? Okey, ibu bapa tidak mendedahkan kepada permainan tradisional. Okey, lagi kamu boleh kata ialah cikgu tulis kat sini cikgu tulis kat chat tu senang Okey, kesekurang mendapatkan permainan. Okey, betul. Cikgu tulis cikgu punya apa pengaruh besar
pengaruh besar yang dibawa oleh permainan moden. Permainan moden. Lepas itu kamu kata sikap permainan ni sudah ketinggalan. Sikap masyarakat masyarakat yang menganggap permainan ni menganggap permainan ketinggalan. Permainan ketinggalan. Lepas tu cikgu dapat jawapan dia siapa ni, cikgu tengok dulu Ada Wafat terpengaruh dengan budaya permainan barat. Syadi dia kata permainan teknologi yang rancak dan sophisticated, pengaruh. Lepas itu Fatin dia kata kesukaran mendapatkan permainan tradisional. Dan Amirul dia kata ibu bapa terlalu mendedahkan telefon anak telefon apa ni, telefon KPD, cikgu tak pasti apa. Ibu bapa Wafa dia kata ibu bapa tidak menerapkan pewarisan Melayu, malah memegang. Lepas tu terlalu leka dengan gadget dan permainan daripada Filzana. Fatin dia kata sudah lama kena. Yang ni. Itu ialah. Kamu kena ingat apa yang kita bincang itu ialah tentang permainan tradisional. Soalan-soalan macam ni kamu kena penuhkan kamu punya idea ataupun fikiran kamu dengan isi-isi penting. Apakah punca-punca ianya tinggal dipinggirkan. Dan yang atas ni pula kita cepat kita bincang cepat. Cadangkan abang untuk mengembali kegemilangan permainan tradisional yang kian hilang gahnya. Macam mana kita nak mengembalikan kegemilangan permainan tradisional? Apa yang kita perlu lakukan? Apa yang kita kena buat supaya kita dapat mengembalikan kegemilangan permainan tradisional? Apa yang kita perlu lakukan bagi mengembalikan kegemilangan permainan? Yang ni soalan kat ni. Yang ni yang email kat atas ni. Cadangan abang untuk mengembalikan kegemilangan permainan tradisional yang kian gahnya. Apa yang kamu boleh bagi buah fikiran? Yang ini jawapan daripada Hamzuri. Dia kata menjalankan kempen. Yang ni betul. Menjalankan kempen. Syafika dia kata mengadakan karnival permainan. Boleh terima. Lagi apa lagi? Mengajak. Khairul dia kata mengajak anak-anak muda bermain permainan tradisional. Betul. Lagi apa lagi? Syahdi dia kata menganjurkan kempen ceramah, wawancara serta pameran untuk menghidupkan warisan budaya. Ada lagi tak selain daripada itu? Apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa? Apakah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa dan pihak sekolah? Kamu tulis kat sini, ibu bapa perlu memperkenalkan. Cikgu nampak kat sini, Fatin berjawapan haruslah mendedahkan. Cikgu nampak Yang akhir sekali, sekolah. Sekolah apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Apa yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah? Kelas, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mempopularkan permainan tradisional di sekolah, pertandingan. Kita mengadakan pertandingan di sekolah. Okeylah kelas. Cikgu harap kamu